Tambihun tu tambihun ya. Dia kata sini Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darin amin. Tambihun, ini satu peringatan. Satu peringatan ni artinya kita kena ingat dalam membongkok untuk rokok, wajib tidak dimaksudkan untuk yang lain. Jadi rokok ni hukum fi'li, dia masuk hukum semayang. Bila kita rokok biar betul, niat kita rokok, bukan niat rokok lain. Kadang-kadang kita ada rokok dua bahasa tempat yang sama. Rokok tu untuk rokok biasa, selagi rokok sujud tilawah dah. Tak? Tiba-tiba kita rokok katakanlah nak sujud tilawah. Wa hum la yasjud wa hum la yastakbirun tu, wa hum la yastakbirun, kita berrokok. Sampai sini kita tak jadi sujud tilawah. Kita pakai rokok hak asal tu. Tak boleh tu, pasal niat kita nak rokok ni, bukan rokok sujud tilawah. Itu dia. Dalam membongkok untuk rokok, wajib tidak dimaksudkan yang lain. Maknanya kalau tu rokok, ni rokok. Ada juga berlaku kita rokok tapi tak ada niat. Dia bangun cacang, gang jatuh dalam rumah kita tu, apa ni, buah apa ni, besar tu, bonyok, gang tu, kita pun rokok itu. Nak pakai rokok dah, jadi juga. Jadi rokok ni maknanya ada niat. Pasal rokok tu niat dia hormat kepada Allah. Jadi tak sedut tu, gang tu betul rokok itu. Itu bukan rokok tu, itu terkejut. Ini kena balik semula lah. Rokok semula kerana Allah. Rokok semula hormat kepada Allah. Rokok semula ta'zim kepada Allah. Rokok pula khusyuk kepada Allah. Jadi tiap-tiap anggota kita itu yang bergerak, anggota bergerak, ada berapa anggota bergerak semayang? Tangan, hak wajib ada ambil. Tangan dia bergerak, tangan masa kita sujud. Dah. Lutut dah. Itu ingat dah lutut. Jangan kita sujud tu lutut tak mencecah lantai tempat sujud. Ujung jari kaki tu anggota tu bergerak belakang tu. Dahi. Itu dia. Ni tangan, dahi, lutut dan kaki. Pergerakan ini menggambarkan kita bergerak itu ialah gerak kerana Allah. Tuhan izinkan kita bergerak itu untuk hormat ke dia, maka kita rokok. Tuhan izinkan kita bangun, kita bangun. Tuhan izinkan kita sujud, wasjud aqtarid, kita sujud. Semua saya berlaku dengan izin Tuhan, perintah Allah. Itu dia. Jadi kalau kita rokok tu dengan tak sengaja rokok, gahang rokok, jadi nak sujud tilawah, sampai rokok tu kita tak sujud, pakai sujud semayang kita. Tak jadi juga, mesti ada kosak. Kalau rokok, rokoklah. Kalau sujud, sujudlah. Itu dia. Seandainya membongkok untuk sujud tilawah, kita ni rokok, wa hum la yastakbirun, kita rokok nak sujud tilawah. Ini contoh ni. Lalu setelah sampai pada batas rokok, bila kita wa hum la yastakbirun, kita nak sujud tu sampai sini, tak sujud lagi sampai rokok. Kita pun tak jadi sujud. Maka rokok ni kita jadikan rokok semayang biasa tu. Tak jadi. Kena bangun semula. Bangun semula tu, bangun secara tamakninah. Bangun semula, bangun cacang betul-betul, berhenti sekejap, batu rokok. Batu yang tidak. Itu dia. Habis. Seandainya membongkok untuk sujud tilawah,
Lalu setelah sampai kepada batas rokok, ia berokok. Kita berokok. Tak sujud lagi tu. Jadi tidak jadi sujud. Dia nak rokok tak sujud. Tak sujud selawat ni. Dia pakai start ke tu je. Dia tukar niat rokok tu untuk sujud. Dia tak sujud. Dia tukar niat nak rokok saja. Lepas tu nak iktidal. Jadi sujud tilawah tak buat lah. Dia dapat, tapi rokok tu nak pakai. Rokok biasa kita tu lah. Itu dia. Tidak jadi sujud orang tak ada. Sujud selawah tak ada lah. Pasal apa? Dia nak pakai rokok je. Maka tidak sah rokoknya. Maka rokok dia gini tu tak sah. Kita tegak semula. Barulah Allahu Akbar. Itu dia. Itu perhatian tu ada khabar. Tak jadi sujud. Maka tidak sah rokoknya. Tetapi harus ni cakap Indonesia. Maknanya lazim, wajib. Haru maknanya lazim, wajib. Indonesia panggil haru. Wajib dia tu, lazim dia tu beri tegak semula. Rokok tak jadi dia bangun semula. Rokok balik. Mula. Tapi harus mana wajib berdiri tegak dulu baru membakar untuk rokok. Tipu rokok. Itu dia. Itu rokok. Demikian pula halnya berlaku pada iktidal. Masa dia iktidal. Ni dia rokok ni. Rokok tu. Berapa rokok iktidal dah? Ya dah. Itu rokok tu. Ni rokok tu. Nampak dah dia rokok. Lepas tu dia nak iktidal. Tengah-tengah rokok tu. Gong jatuh benda berat depan dia. Dia kejar kita. Jadi tidak. Tak menjadi juga. Sebab iktidal tu khah nak kena bangun sengaja sengelang iktidal. Kerana Allah. Bukan kena kejut. Itu dia. Kejadian bangun semula. Iktidal. Oh dah dia. Kok iktidal balik. Itu dia. Begitu kau sujud. Dia kejut. Dia tengah-tengah duduk nak bangun tu, nak sujud tu, gerak cucu dia tak belakang. Dia sujud. Dia tu kena bangun duduk semula, kena sujud. Itu dia. Dan juga duduk antara dua sujud gitu juga. Kita duduk antara dua sujud tu tiba-tiba berlaku satu perkara tu kita tak teringat katakanlah tak. Kita juga teringat. Sujud bangun semula, sujud pula. Yang kedua tu. Kalau buat sengaja memang tak boleh lah, batal lah sembahyang lah. Sebab kita menambah sujud. Tak tu. Sampai 2 kali sujud, menambah sujud. Menambah 2 kali rokok. Mana tak boleh. Tapi kalau benda itu ada hubungan kepentingan sembahyang lain. Ni hak luar mari ganggu kita lah, kejut kita lah. Itu tak boleh. Kita sah sembahyang tu tapi kena buat semula. Kalau benda kita buat tu benda yang ada hubungan dengan sembahyang, ada kaitan dengan sembahyang, kita bergerak tak apa. Misalnya Tok Imam tengah-tengah baca khutbah tu dia mari sebab dipanggil. Panggil. Ganti dia. Kita mari jalan ceng jalan. Ambil tapak dia. Tak apa tu. Walaupun lebih kali. Pasal dia tu ada mengenai semayang. Boleh faham tu? Gini. Tok Imam baca khutbah. Tengah khutbah tu dia rebah.
Orang gati lah. Mau bawa ni jalan, orang bertapak sekali berapa lakas ke tak apa. Kan benda tu ada hubungannya semayang. Ketemu semayang kan? Ataupun tak imam tu dia jadi imam, dia pun keluar angin. Angin tu pula angin kohor. Tahu angin apa? Angin keluar dah keluar. Oleh dengar itu dalam bahasa Arab pusaun. Sekali lagi pusaiun. Halo bunyi dia. Angin besar tu dora tu, besar tu. Ni kohor, orang tak dengar. Jadi macam mana makmum imam nak buat? Ingat baik tak imam. Buat apa? Kau. Anak ulang semula. Dalam masalah berlaku kesilapan dengan tidak sengaja atau terpaksa dalam sembahyang, seperti makmum tak kira lah imam ke, kata rubuh imam, dia jadi imam. Dan kita pun jadi imam juga. Tengah-tengah kita baca tahiyat awal, tak tu. Tahiyat awal lah, punggung tak rapat ke lantai tau. Tak tu. Punggung duduk atas tumit kaki. Kemungkinan keluar lah angin tu, keluar sungguh. Sereh bunyi makmum tak dengar. Jadi tok imam takkanlah dia nak mengimamkan orang lagi, haram hukumnya sebab tak ada semayang. Macam mana nak semayang tau. Tok imam dia batal semayang. Macam mana tok imam nak keluar daripada imam dia? Dia bangun bergaidung. Jangan kata berarti saya ni ganggu orang semayang. Haji apa nama? Haji Aling tak? Haji Aling ganti saya. Tak payah lah. Pasal ni ada dah ni. Gang ni keluar belah kanan. Masuk haluan ni. Jadi Haji Aling kita lakah 4-5 kali pun tak apa, tak batal. Biasa orang main 3 kali batal tau. Betul-betul tak apa. Pasal dia ada maslahat nak ganti orang. Dan ini berlaku zaman Nabi di Madinah. Nabi sembahyang Zuhur 4 rakaat. Bila sampai baca tahiyat awal, tahiyat awal sebab jumpa rakaat. Tahiyat awal tu, rakaat kedua tu, Nabi beri salam. Nabi berjalan duduk nyandor tepi dinding. Dinding belah kanan, tepi dinding nyandor. Jadi sahabat Nabi tengok muka Nabi masang sikit mana ada sesuatu tu. Bukan masang menunjukkan dia beken nak marah dak, ada benda tu. Padahal Nabi berjalan banyak lah. Raudah tu tempat dia semayang tu dekat mimbar tu kan. Ke dinding jauh dah tu. Lebih daripada 3 rakah tu. Duk nyandor dinding tu. Sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, akasauta solata am nasitaha?" Rasulullah lupa semayang ke Rasulullah kosong semayang ni? Pasal 2 rakaat. Nabi senyap. Jadi orang amal pun begitu juga. Begitu juga mana? Sedar yang Nabi ni jalan jauh dah. Tak? Setuju bahawa ramai-ramai ni menunjukkan bahawa Nabi lupa sungguh. Nabi tu semayang semula. Orang lain kuat dia. Nabi langkah tu jangan banyakkan langkah tu kan. Pasal apa boleh lebih lagi langkah tak baca semayang? Kerana benda itu ada hubungan dengan semayang. Gitu. Itu lah jadi hujah bahawa kalau kita ganti imam, kita duduk belakang sikit, boleh berjalan tek ni atas ni baca ketubah, boleh. Jangan pula kita lepas semayang tu, tak betul awak tu masa tu, kena buat dua-dua, sedua berhenti, sedua. Bila siapa atas mimbar tu, tak apa, boleh. Dalam hadis pun disebut tadi kan. Perkara ni ada ditulis dengan panjang lebar oleh Syekh Muhammad Ismail
dalam kitab dia Subulus Salam, matang bagi kita hadis Bukhari. Itu dia. Itu boleh. Itu dia. Itu cara dia. Habis. Walau syakka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun harraka'a lazimal intisabu farung summa ruku' wala julqiyam muraki'an. Anda kata selain daripada makmum, selain makmum ni maknanya orang selain daripada makmum, maknanya selain daripada makmum maknanya dua je, imam dan orang sembahyang sendiri lah. Jadi kalau lah selain daripada makmum, maknanya kalau lah selain makmum buang selain daripada makmum buang makmum. Selain daripada makmum sini maknanya tok imam orang sembahyang sendiri. Di syok. Tok imam tukang sembahyang macam kita, tukang sembahyang syok. So, atau sembahyang sendiri kita di rumah. Syok. So apa? Anda kata selain makmum dalam bersujud ia merasa ragu apakah sudah rakaat tengah disujud tu orang sama-sama sendiri macam kita lah di rumah tadi subuh tadi kita sembahyang kita sujud tengah sujud tu kita pun syak mana antara dua betul tak syak macam ni syak tu maknanya apakah sudah rakaat rakaat dah tadi ke belum? Nak buat mana tu? Itu dia. Maka spontan ia wajib berdiri tegak lalu rakaat. Dia kenalah. Dah sujud tadi. Dia rakaat, dia tidak, dia sujud. Dah sujud tadi dia ingat dia tinggal rakaat lah. Dia bangun. Dia bangun. Nampak tu? Dia bangun. Dia betul dia bangun dah. Dia bangun. Itu dia. Betul tu. Tahu dia kata. Sekali pun ni. Satu pak. Wah ni tak cukup pinjal tak cukup cabut cabut ni ada satu pak cabut satu pak out. Ni tak. Anda kata selain makmum, maknanya anda kata kalau orang tu jadi imam ataupun orang tu jadi makmum, orang tu jadi imam. Selain daripada makmum, maknanya orang tu sama imam, kita sama imam, ataupun kita sama-sama diri kita jadi imam. Dia jadi imam bukan makmum. Tapi kalau jadi makmum ada hukum dia. Ada tiga. Kalau kita syok, kita sini maknanya sebenarnya seorang diri. Kita syok. Syok apa? Anda kata selain dari makmum, maknanya orang seorang diri ataupun orang jadi imam, dalam bersujud dia merasa ragu adakah dia rakaat. Dan sujud tu dia terasa hati dia rakaat tak ni, rakaat tak. Ingat tu, kita ambil orang sama diri lain di rumah kita. Subuh tadi kita bangun cacang tu tak tu, kita pun sujud rakaat kedua
atau tak kira kat sabda orang pertama pun. Dan sujud kita syok. Saya rokok tadi. Rokok tak tadi? Sujud rokok tak? Bagaimana boleh berlaku benda begini? Syok apa benda dalam semayang? Tak ingat ke kita semayang? Kita sujud, kita berasa kita intidah ada dah. Baca Alham, rokok, intidah, sujud. Kita buat dah tu. Tapi kita syok, berasa tak buat. Itu dia. Jadi hukum dia maka spontan wajib berdiri dan lalu berrakaat. Dia kena bangun, sujud tadi, bangun. Tak tu. Ingat baik dia bangun. Dia rakaat. Bangun ni bangun secara tamakninah lah. Berhenti sekejap. Dia rakaat, dia sujud. Dia terlupa waswas rakaat, dia bangun, dia pun rakaat. Jadi makna jangan dia bangun tu, lepas tu dia pun sujud. Tak boleh begitu, tak boleh. Bangun, berhenti sekejap, rakaat. Pasal ada rakaat tu ada tamakninah. Tu dia. Dan kata dia tidak boleh bangkit berrakaat tanpa tegak terlebih dulu. Tak boleh dia bila dia sujud, dia waswas, tak rakaat, dia bangun tu. Aduh, bangun tu. Dia dia bangun tu. Dia bangun tu. Dia rakaat. Tu dia. Tak boleh. Mana sama juga kalau kita tengok orang semayang orang moden. Orang moden dia semayang. Dia berjalan. Tengok tu. Jalan tu. Mana dia tamat ni? Dia gitu-gitu. Itu tak berjuruh, tak ada adab. Adab, tak ada disiplin kita dengan Allah. Dia ingat dia. Kita ingat Allah. Allah nombor satu. Kita pun nombor suk sahaja kita ni. Hamba kita hamba. Jaga tamakninah. Tamakninah maknanya merehatkan tubuh kita seketika. Kita sujud, rehat sekejap. Rehat tu pasal apa? Nak hati kita hidup rasa masa Allah. Itu dia. Itu guna tamakninah. Kalau makan straight semua express macam tu, mana masa kita dapat rasa keindahan, kenikmatan, kerahmat Allah? Kita semayang tadi kerana Allah. Tak ada rahmat, kita mengejar semua. Rokok bangun rokok. Itu misconduct. Orang tak ada adab dengan Tuhan. Ingat baik tu. Sebab semayang ni dia banyak adab. Masih diri adab kita dengan Tuhan benda apa? Hati kita se dengan Allah. Allah, se dengan dia. Situ kita dapat faedah banyak dah. Se dengan Allah. Se dengan Allah. Apa makna se dengan Allah? Tak ada berbilang hati kita. Allah akbar bangun cacang tu, se dengan Allah, cacang satu dengan Allah. Hati kita tak berbilang dengan 2, 3, 4, 5, banyak-banyak tak ada hati kita. Kita tengok sifat banyak-banyak ni, nanti kita melihat Allah saja yang ada dalam takhta hati kita. Tu. Barulah hati kita berasa mendekati Allah Ta'ala. Sebab itulah kalau kita nak merasai keindahan seni semayang demi kerana Allah. Semayang kita demi kerana Allah. Bukan demi kerana kita. Bukan demi ingat kita. Bukan demi untuk mendengar mahyak yang banyak-banyak ni. Kita demi ialah kerana nak tauhid pada Allah, ingat pada Allah, satu dengan Allah kita. Yang pertama sekali, kita kena jaga pokok pangkal paksi semayang kita itu ialah ingat pada Allah.
maksud situ. Kalau tidak ingat pada satu Allah tu kan, arti semalam kita terpesong, tertinggal dengan Allah. Ingat tertinggal dengan Allah. Kerana itulah kita kena ingat baik. Bila kita katakan Allah, bila kita katakan Allahu Akbar tu, ataupun Sami Allah, ataupun apa sajalah, bila sebut Allah tu, kena kita faham konsep dia, tanggapan dia. Bila kata-kata Allah itu, pertama sekali kita kena ingat dalam perkataan Allah itu, dia ada kekuatan pada kita. Kekuatan pertama sekali, bila sebut Allah tu, makna kita dapat menyentuhkan hati kita ni, ada sentuhan hati kita tu berasa-masa dengan Allah. Itu satu. Perkataan Allah tu dia panggil wirid kalau kita baca setiap kali. Ingat, perkataan Allah tu dia jadi wirid. Kalau kita baca setiap kali jadi wirid. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jadi wirid. Bagi tiap-tiap wirid itu ada warid. Likul wirdin waridun. Tiap-tiap terbaca wirid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu wirid. Bila kita baca Allah tu jadi wirid, jadi ada warid. Apa makna warid? Hati kita berasa nyata dengan dia, hadir dengan dia, lupa yang lain. Kita ada dalam hadirat Allah. Alang lupa tak ada pada kita. Pasal kita dia baca sama la ilaha illallah, la ilaha, hati kita hadir dengan dia, bersama dengan dia, mengetahui dengan dia, khusyuk kerana dia, merah kerana dia, tawaduk kerana dia, waruk kerana dia. Itu dia panggil warid. Datang sesuatu tu hati kita jadi tenang. Sebab itu tiap-tiap zikir yang kita sebut di mulut, Allah, Allah, masuk ke akal. Pertama sekali sebut di mulut, masuk di telinga, sambung nak orang otak, jatuh dalam hati. Itu Tuhan kata dalam Al-Quran, bila kamu dengar orang baca Quran, fastami'ulah, dengar dulu dengan telinga. Wa ansitu, diam. Diam maknanya la'alakum turhamun, kamu dapat rahmat. Sebab itulah bila kata Allah, Allah, Allah tu maknanya akal kita dapat tanggap Allah tu nama Tuhan. Mulut kita sebut Allah, la ilaha illallah, mulut sebut tu, telinga dengar. Kemudian akal ni mari faham Allah tu nama Tuhan. Hati respon, sejuk hati, kamulah Allah. Itu maknanya tiap kali kita sedar maknanya Allah itu ada nafi. Sebab bila sebut di mulut, telinga mendengar, telinga kosong ke otak, otak kosong ke hati, hati jadi lembut. Itu adalah sembahyang kita. Allah, akal berjalan, hati bergerak, tangan bergerak, itu anggota yang jasad yang bergerak menuju kepada Allah Ta'ala. Itu kita ingat tu. Tu tiap-tiap yang bergerak dari segi anggota kita je, akal kita dalam sembahyang kepada dia, hati ingat kepada dia, anggota sembuh pada dia. Itu cara dia. Itu yang mesti sekali. Ketika itu kita sembahyang bukan bergantung kepada kita dah, kita takluk pada dia. Di situlah ada konsep Allah tengok kita, Allah tahu kita, Allah perhati kita, Allah mengasihi kita, dan kita merasa kita sembahyang redha kerana Allah, kerana dia, kita hamba dia Allah. Itu kena ada. Dan rukuk lah tu, dan sujud. Itu dia. Jadi kalau sekiranya apa nama semasa diri itu dia sujud, dia pun susah. Adakah dia rukuk tidak? Dia bangun tu. Tak tu. Mula dia sujud, mula dia rukuk. Tu cara dia. Kau ni je. Yang ke-6 kata dia i'tidal. I'tidal cuba
cuba tengok bang rokok dan notan. Ini sujud, bab sujud. Tengok notan ni bab sujud. Bab sujud dah. Sebab di sini dia kata dalam sujud baru ingat. Kita ambil bab sujud dah. Ada hubungan sujud dan rokok. Mengapa orang itu dalam sujud dia mudah ingat sembahyang tu jatuh ke mana? Dan sembahyang tu jatuh ke mana? Biasanya dalam sujud lah. Dalam sujud tu dia sedar. Rokok tinggal ke tak ni? Baca Fatihah tak ni? Biasa begitu lah. Sebab sujud ni benda lama duduk. Boleh sujud sejam, boleh sujud, tak apa. Nak sembahyang Zuhur sampai sujud 3 jam boleh tak? Boleh, pasal dia ukur panjang tau. Ukur yang panjang makna tak tahu. Boleh lama. Selagi waktu ada boleh sujud. Salam teluh sampai bersalam, masa waktu lain boleh. Ukur lama lah. Sebab sujud tu banyak benda yang mengisi hati kita tu. Benda yang dekat sentuh tu masa sujud lah. Itu dia, masa sujud lah. Itu dia. Cuba tengok bab sujud. Kaifiat sujud dalam sembahyang, huraiannya serta gunaannya kepada pembentukan hati yang tenang, mendekatkan diri dengan Allah. Kita beri konsep sujud dulu. Lepas tu kita sambung balik minggu depan dan sebagainya. Gunaan sujud. Gunaan sujud. Itu. Yang selisih sikit masa sujud lah. Sebab apa masa sujud tadi? Kita mudah sedar. Apa yang kita lupa mudah sedar. Kerana masa kita sujud tu, start daripada jantung kita bergerak pang darah. Sampai kotak, sampai ujung jari, sampai ujung kaki. Hebat kan? Perjalanan darah kita di jantung ni, jantung dekat pang darah. Bila kita sujud tu kan, darah kita mengalir terus dan kencang sampai ke kepala kita, ujung jari, sampai ke ujung rambut, sampai ke kaki kita, sampai ujung kaki. Sebab tu sujud tu kita berada dalam keadaan semua ang kita gerak belaka. Kepala jatuh ke lantai, tangan letak ke lantai, lutut letak ke lantai, kaki pijak pada lantai, jari kaki kita bengkok gitu menghadap ke belah. Mana ada ukur sembahyang lagi tu? Kalau kiang-kiang aja, kalau rokok aja, kaki cacah macam rokok tubuh aja. Tapi sujud semua tubuh badan kita, body kita ni start daripada sampai ujung kaki bergerak belaka. Kepala sujud, ujung kaki kena lepas sikit, bengkok sebagai tanda sujud. Itu hebat sujud. Hebat sujud ni. Circulation of blood tu, pemutaran darah tadi, oksigen dalam tubuh badan kita bergerak molek. Kalau kita latih betul sampai 4 kali sujud, 8 kali sujud lah. Kalau Zuhur 8 kali sujud tak? Lagi hebat tu. Dalam itu hati kita berpandang, demi kerana-Mu Allah aku sujud, demi kerana-Mu aku beriman, demi kerana-Mu kami Islam. Allah malakah sejatu, wabika amantu, walaka aslamtu. Sajadah wajib, sujud dayaku, dan seterusnya. Itu dia. Sujud ialah satu pergerakan jasad, anggota badan, bermula dengan menurunkan kepala. Sujud ni mula-mula sekali kita turun kepala. Kita berdiri tu, kita sujud. Jangan tidak, kita sujud tu. Mula-mula turun kepala kita dulu, dan meletakkan 2 lutut. Lepas tu 2 lutut, lepas tu 2 tangan, lepas tu dahi, lepas tu 2 kaki. Hendaklah di atas tanah, letak atas tanah. Tanah mana lantai lah.
atau hamparan yang sesuai untuk sujud. Kalau sujud atas udara tak betul. Kita naik atas pokok berjuta atas dahang, menghadap kiblat, Allahu akbar, kita sujud atas apa? Atas angin. Tak boleh. Atas lantai. Ya, boleh faham tu lah. Katakanlah dahan kayu sini masuk sini. Dahan kayu masuk ni. Kita naik atas dahan kayu tu, tak buat megang. Kita kebir Allahu akbar. Bila sujud, sujud atas apa? Atas angin je. Tak boleh sujud mesti atas tempat sujud. Kalau sujud atas batang ni, rebah tunggil langgang kita. Kena sujud atas lantai yang tidak bergerak. Atas hamparan yang tidak bergerak. Sebab kita nak menggerakkan hati kita saja bergerak pada Allah Ta'ala. Itu dia. Itu dia. Keadaan sujud ini telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW bermaksud, aku diperintah, disuruh oleh Allah untuk sujud itu di atas 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sabati azumin al-jabhati wa asyara bi yadi ila anfi wal yadaini wa rukbatain wa atraf al-qadamaini, muttafaqun alaih. Maksud dia, aku diarahkan oleh Allah Ta'ala supaya aku sujud di atas bersama 7 anggota. Dahi. Dahi kena letak. Dahi kena terbuka. Maknanya jangan dahi kita tertutup dengan serban habis sini. Ambil serban ikat sini. Tak boleh. Kena sujud dengan dahi terbuka atas hamparan ni, walaupun sikit saja sujud. Kalau kita ada plaster sini, kalau ni tak plaster, tak ada, kita sujud atas yang tak plaster ni. Bukan mesti plaster semua sekali dah. Tu. Kalau macam saya ni buat gitu. Sujud atas ni. Kalau ni tak payah dah. Tak tu. Nak bagian dahi je. Sebab satu juzuk daripada dahi. Dahi kepala. Kalau kita sujud semua sekali, itu lagi indah. Maknanya kalau orang pakai serban besar, dah mucung tu kan, tak ada can dia nak sujud. Sakut mucung dia. Tengok serban besar depan tu, dia kena akak gitu. Itu dia. Orang rambut panjang, dah budak-budak rambut panjang kan, bila sujud jadi rambut dia jatuh ke bawah. Dah jatuh ke bawah. Tapi ada tempat tu terbuka dahi, tak terlindung dengan rambut, mencecah tempat yang tak ada rambut tadi ke tempat sujud tu. Sah juga. Pasal dahi situ juga sebahagian tu atas orang tu. Kalau semua saya katuk tak boleh lah. Tapi kalau orang tu orang sakit, habis di plaster tu, sujud tak apalah, tu kerana darurat nak tahu. Kerana terpaksa, kerana urgency, kerana mustahak. Itu dia. Aku diarahkan oleh Allah Ta'ala supaya aku sujud di atas 7 anggota. Sujud, ingat. Bila sujud, ingat. Kepada siapa? Siapa aku? Siapa dia? Siapa? Hamba. Sujud kerana siapa? Kerana Allah. Itu nikmat kita rasa. Rahmat kita rasa. Alamat Tuhan terimalah kita tu. Tuhan terima tu alamat tu. Kalau kita rasa bersedar sikit itu alamat Tuhan terima. Tuhan kabul amalan kita tu. Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab dia kata setengah daripada alamat Tuhan terima amalan kita ialah bila kita buat ibadat, kita berasa manis ibadat tu dalam hati kita. Itu alamat Tuhan terima. Sini lagi dah dalam dunia ni kita. Akhirat lagi sekali. Itu dia. Dia kata setengah dia alamat Tuhan terima amalan kita, kita rasa manisnya kita buat ibadat tadi. Bila datang rasa manis tu, rasa mesra, khusyuk ni tak ingat lain. Itu alamatul qabul, alamat Tuhan terima amalan kita. Sebab itu kita kena benakan sembahyang kita itu, zikir kita itu atas kehendak Allah, iaitu ingat pada dia dengan penuh perasaan
rindu sayang masa Allah zikir itu. Tuan terima amalan tu. Kalau tidak, semayang kita jadi kasar. Kasar, tak itu hujung. Nak ke mana tahu? Kah ketung hati macam batu. Tak lembut dengan Allah, tak mesra dengan dia. Dia macam mana tuan nak terima? Biar lembut juga. Walaupun tidak sepanjang semayang kita, tak boleh buat secara itu. Ambil satu juzuk daripadanya itu. Terutama sekali dalam takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah dah aku boleh macam tu. Maksudnya rokok. Allah. Alhamdulillah aku boleh macam tu. Hati kita rasa segar. Hati kita berasa sejuk. Hati kita berasa grow. Grow makna tambah. Kalau dalam pokok disubur. Hati kita berasa subur. Segar hati kita. Itu alamat Tuhan terima. Sebab hak tu Tuhan beri kita. Pasal kita belajar ilmu itu dan kita beramal dengan ilmu itu. Ilmu imang dia panggil. Kemudian Nabi tunjukkan isyarat dengan tangan termasuk hidung. Hidung kita sujud juga. Kalau dia panjang lah. Dan kedua-dua belah tangan dan kedua-dua belah lutut dan dua hujung kaki. Hujung kaki tu kena bengkok dengan baik tu. Banyak orang tu bila dia sujud kan, ni kaki kaki cacang gitu. Cacang gitu. Lepas tu jari sebab gitu tu. Dia gitu. Kadang-kadang hujung jari tak mencecah. Cokeng yang kata. Banyak orang beritahu saya ada seorang itu yang berkenaan lah. Bila dia sujud tu cokeng tangan kaki dulu. Tak menjejak atas sajadah ni. Bukan saja kena menjejak sini, bertapak sini. Kena bengkok sikit. Alamat jari pun sujud ke Tuhan juga maknanya. Jadi kalau ada orang sujud cacang kaki gitu, dia tak bengkok sikit tu, kena buat tegur orang secara lemah lembut, secara hikmah. Kalau tidak dia marah kita. Dah. Dia kata, guru saya mengajar gitu. Berat kita. Guru saya mengajar gitu. Kalau yang kedua pula, mana pandai dia dengan awak. Guru saya pamsir kata. Guru saya tunggu pondok. Berat kita jawab tu. Jawab secara emosi dia. Kita jawab secara ikhlas. Tu manusia ni tak boleh main ni. Awak belajar di mana? Bilangnya gitu pula. Takkan kena khabar kita belajar mana kan? Kita khabar betul kan? Jadi kita kena diam aja. Kena diam je. Kalau kita tekan marah kita. Tu marah tak boleh lah. Tak boleh main orang ni backing. Ada satu kes berlaku. Dah setelah ni. Berat sikit lah. Berat sungguh. Dia kata mana? Biar kaku dekat ke. Awak masuk syurga. Dia kata. Mak percaya aku. Ambil aku syurga. Aku neraka tak apa. Apa dia cakap gitu? Allah teruknya. Kawan tu nak betul kelakuan dia lah. Nak betul kelakuan dia, jadi orang yang betul, orang yang beradab sopan. Dia kata, ambil kamu masuk ke? Aku nak tak apa. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Tak buat ni, manusia ni bebas cakap. Itu dia panggil freedom, liberalism. Susah je, susah. Kalau liberalism berat, bebas, freedom, tak terkalu. Ingat tu saya tanda situ, kedua-dua hujung kaki hendaklah dilipatkan, yakni dibengkokkan di atas tepat atau hampuran. Garis bawah sikit ya, garis bawah tu. Kalau ada dawak merah tulis situ, kedua-dua hujung jari kaki hendaklah dilipatkan, yakni dibengkokkan di atas tepat ataupun hampuran, atas tepat hampuran tu. Itu kena tu. Jangan marah ke dia pasal dia jahil. Buat baik-baik sikit tu ni. Buat lembut sikit. Dia kata nak tengoklah kitab mana? Tunjuk kitab dah. Ada kitab. Kalau kitab banyak
Maknanya kalau nak buat ibadat tu biarlah secara baik, ihsan itu baik. Muka surat 2. Dalam sebuah hadis daripada Wa'il bin Hush berkata, saya tak berbaris ni. Tak ingat, tak berbaris. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sajada wa ta'aru rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Rawahu al-khamsah ila Ahmad. Artinya daripada Wa'il bin Hush radhiyallahu anhu, dia berkata, saya lihat Nabi SAW, kata dia. Saya tengok Nabi semayang, saya perhati Nabi semayang, saya tilik Nabi semayang. Kan ni Nabi sujud. Apabila sujud, ia meletakkan kedua lututnya sebelum ia meletakkan kedua tangannya. Itu dia. Ya. Bila Nabi sujud kan, dia tu sujud. Nak sujud dahi ni ya. Jadi dia apa kata ni? Dia meletakkan kedua tangan sebelum dia meletakkan dua lutut sebelum dia meletakkan kedua tangan. Yang dia nak rokok kan? Dia tidak. Dia pun nak sujud. Sujud start daripada ni Allah. Siapa kelihatan ni letak lutut dulu. Bawah angkat tangan dan dahi. Maknanya bila sujud tu dua lutut dulu jatuh, baru tangan dan kepala jatuh belakang. Maknanya lutut dulu sujud, tangan terdiam sujud. Itu Wa'il tengok Nabi sendiri buat. Kita buat gini agak ni. Dah suka lah. Tak apalah. Kita buat agak ni. Anda tahu Anda? Bukan Anda tu umur tu. Saya lah. Anda bila sujud tangan dulu. Dia tu dia. Pasal apa kau sikap Anda buat begitu? Anda bersalah. Itu kita tahu. Ramai anda tengok orang macam Anda, orang tua, dia buat begitu. Tangan dulu. Sebab ni lutut ni digaul. Uzur. Di tangan dulu, lutut ikut belakang. Ini serius ni, pasal orang kata tak boleh, tangan dulu, lutut dulu baru besar. Entah. Ini kita nak bahas. Tu dia. Jadi Wa'il tengok Nabi, memang dia tu sujud, dia tak lutut dulu, baru tangan dan dahi. Terantai. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Petunjuk hadis ini mensunatkan kita semasa hendak turun meletakkan kepala itu untuk sujud di atas tempat sujud, kita turun macam mana? Secara meletakkan kedua lutut dulu sebelum meletakkan tangan, dan seterusnya mensujudkan dahi kepada tempat sujud. Ini cara yang diamalkan dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Jelas tu kan? Rehat sikit. Jelas. Timbul persoalan. Kalau ada orang yang sujud letak tangan dulu, lepas tu letak lutut, lepas tu sujud dengan dahi tu, kita nak kata orang kena berhati-hati. Kerana dia tak boleh lewat macam ni, bahaya, rebah. Tak tahan lutut ni kalau ada gaul. Kalau tua tak tahan ni lutut ni, ada gaul.
Lutut ni tanggung tubuh berat ni lutut ni. Kau tangan dia bukan jerba dia panggil ya. Buat bergaluh lah. Orang kata, bukan ni ustaz sembahyang jerba. Jerba tafsiran dia, tafsiran saya. Kan Allah ni. Dia dah tahu hati saja dengan Tuhan tu satu. Dia kata kerana ustaz sujud jerba. Tak boleh kata gitu dah. Pasal apa? Kita ada jalan keluar. Satu hadis kan? Ini hadis kedua pula. Dia. Surah 3. Dalam hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sajadal 'abdu sajada ma'ahu sab'ata arabin wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu." Apabila seorang hamba bersujud, maka bersujudlah ia berserta 7 anggota. Mukanya daya, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Ini hadis diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari. Tengok dah tu bagaimanakah kita sujud dan cara kita turun sujud. Ini penyayang ni ya. Ada 2 cara, ada 2 hadis. Rasulullah SAW menerangkan tentang turun sujud. Turun sujud. Untuk meletakkan dahi ke atas tempat sujud. Inilah benda yang seorang itu tak mau bimana untuk imam. Dia kata imam sujud tak betul. Dia sujud tangan dulu baru kaki dah. Tak betul, tambu imam. Dia nak sujud lutut dulu baru tangan dah. Tu benda tu. Ini berlaku ni. Sampai orang tu mengajar tak mau dengar. Kita kata ada hadis lain mengatakan boleh begitu, tak mau dengar berkau tu. Pasal tu guru dia kata begitu. Main tu guru tak main tu Haji Marah. Tugu dia main Allah. Teruk tugu tu. Tugu tu pasal apa ni? Pasal tak terbuka, tak fleksibel. Adiri rigid. Mana? Rigid tu maknanya tak berkembang lah, tak fleksibel. Tengok sini. Ada 2 hadis Rasulullah SAW menerangkan tentang turun sujud untuk meletakkan dahi ke atas tempat sujud. Caranya seperti berikut. Ingat ya, cara berikut. Pertama sekali, hadis pertama menyatakan Rasulullah SAW apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangan. Apabila berdiri, dia mengangkatkan kedua tangannya sebelum mengangkat dua lutut. Masa diri memang dia angkat tangan dulu, pasal nak berdiri kan. Kalau nak tunjang lutut kan boleh, lutut bukan gerak dah. Terkait gayang kita, kalau nak bangun kan tak pegang ke rata ni tak boleh. Nak bangun tu tak pegang. Pakai lutut nak tunjang mana? Boleh bangun dengan tunjang boleh. Dia sujud nak bangun dengan lutut, tangan dia buat ke dia. Tak boleh. Rebah lah kita. Itu dia. Satu. Ini hadis yang kedua ni. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul jamalu wal rada' yadayhi thumma rukbatayhi." Artinya, apabila seorang kamu sujud, janganlah dia menderum, maknanya turun. Turun seperti unta turun, unta duduk. Hendaklah orang tadi meletakkan tangannya sebelum lututnya. Pak kedua ni, hadis yang kedua. Bila kita nak turun sujud, kita sujud, letak tangan dulu. Lepas lutut. Kalau tadi, lutut dulu. Kalau mau dua, hadis yang kedua, adalah apa ni lutut, tangan dulu, lutut kejang.
Kalau kita buat apa ni, duduk dulu, nah, duduk dulu. Apa ni, hak tadi kita buat tu lutut dulu, tangan ke dia letak. Itu macam unta. Kata Nabi, unta dia duduk melutut dulu. Macam unta. Jadi di sini nampak hadisnya, Nabi memberi peluang pada kita, jangan sujud macam unta, tapi sujud dengan tangan dulu, baru lutut, supaya tak jadi macam unta sujud, unta duduk. Tu. Ada dua pandangan yang tu. Rupa-rupanya hadis ni betul belaka. Tak. Hak tadi orang muda. Yang kedua pesakit. Awak tak boleh lepak lutut. Ke tangan dulu. Tengok ya, nombor 4. Jadi turun sujud itu ada dua cara. Ada dua cara. Pertama, apabila sujud, hendaklah meletakkan kedua lutut dahulu sebelum meletakkan dua tangan. Ketika hendak meletakkan dari ke tempat sujud, letak sujud dengan lutut dua-dua, baru letak tangan dan sujud kepala kita. Itu satu. Yang kedua, kita boleh pilih ni ya. Apabila sujud, hendaklah meletakkan dua tangan dulu ke tempat sujud sebelum lutut. Hak yang kedua ni, kita turun tu letak tangan dulu, barulah kita iringi yang lutut dan sujud dan kepala kita. Jadi hak nombor 2 ni dia beri kemudahan kepada orang bermasalah. Hadis Nabi belakang tu. Hadis betul belakang orang bermasalah. Orang sakit gaul, orang tak boleh jalan betul, jalan apa? Jalan betul, jalan apa ni? Jalan sendi dia tu, gia dia tu rosak. Gih dia auh ada. Itu dia boleh semayang, letak tangan dulu. Alhamdulillah, ada jalan keluar. Tak tu. Ini untuk kata ke orang tu. Oh tu semayang terjebar. Pasal tangan dulu. Itu bukan masalah. Jebar dia dengan Tuhan, dia tahu lah Allah tu. Tu cara dia, la ilaha illallah. Pasal dia ambil satu mata je. Jadi orang ni berjalan dengan satu kaki, kecok. Jalan dua kaki, jalan tengok dua mata dah. Ambil satu mata je. Ambil dua mata, Tuhan bagi dua mata. Dua kaki, ni ambil sebelah je, ganyok jalan dah. Tak betul kat dia tu. Sebab tu kita kena buka bab fiqh ni, memang masalah dia beri sayang banyak. Fiqh ni masalah hidup, masalah amalan yang bergerak. Dia bergerak tu macam-macam cara. Jadi kalau tak kena begini ada sebabnya. Kalau kena begini ada sebabnya. Itu dia. Huraian diulas panjang dalam kitab Subul Salam, nama kitab ya. Subul Salam juzuk yang pertama. Ini kitab ni memang kita ngaji soal ayat dulu. Al-Ahkam An-Nabawiyah dan beberapa kitab hadis yang terkenal. Jadi kalau orang petikarkan gitu, bawa kepada kitab ni, Pak Rojok kita. Turun sujud dengan meletakkan dua tangan sebelum meletakkan dua lutut. Ini orang bermasalah ni. Itu dia. Orang bermasalah ni maknanya orang yang sakit gauk, lutut dia bengkak gitu gini, ataupun orang yang apa ni ada bisu di lutut dia tu. Tak, dia otak tu sakit lah, ganggu orang tepik sakit. Ada tangan lah, jalan keluar ada. Lam yaj'illah fi din min haraj. Lam yaj'illah fi din min haraj. Tuhan tidak jadikan agama kepayahan kepada orang. Lalu kalau peluang nafsu illa usaha, Tuhan tidak memberatkan pada manusia dia tu. Tuhan beri peluang pada dia setakat dia boleh buat. Mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sajada ahadukum fala yabru kama yabrukul ba'iru wal yada yadayhi qabla rukbatayhi akhrajahu as-salasah wa huwa aqwa min hadis wa ibn Huj intah subus salam. Dia kata sini apabila seorang kamu sujud jangan jadikan seperti unta yang turun letak lutut dulu. Tapi hendaklah kamu letak dua tangan dulu sebelum lutut. Letak tangan dulu baru lutut. Itu lebih selesa. Mana ada hujah yang mengatakan kebolehan benda itu berdasarkan dua hadis Nabi yang sahih belaka. Wa huwa aqwa min hadis Wa'il bin Hujr. Bahkan hadis ini orang mengatakan letak tangan dulu baru lutut tu lebih kuat daripada hadis tadi. Lutut dulu tangan kediak. Tapi walau bagaimanapun boleh pakai belaka. Wal haditsu dalilun ala annahu yuqaddimu musalli yadayhi qabla qubatayhi inda intihati ila sujud. Hadis ini menunjukkan bahawa dibolehkan kita orang sembahyang tu meletakkan tangan lebih dulu, lepas tu dua lutut kediak ketika turun dari sujud. Turun pada sujud. Kita turun sujud tu lekat tangan dulu, lepas tu lutut, lepas tu kaki, lepas tu sujud. Kepala kita tempat sujud. Itu hadis kuat ni, hadis kuat. Itu dia. Wa zahirul hadis wujud qaulihi la yabruku. Hadis ni disebut jangan jadi macam unta turun sujud kaki dulu, lutut dulu. Jangan gitu, bertangan dulu baru lutut tu, kata dia. Bukannya wajib. Yang wajib buat gitu. Fata ayyan anhu mandub. Cuma sunat je, bukan wajib. Sunat boleh buat. Nak buat apa tak buat orang boleh ikut mana satu nak. Dah. Oh hebat. Hebat hadis Nabi ni. Tapi kena bacalah kitab-kitab tu, jangan pakai satu kitab aja tu. Hebat. Tu dia. Tengok tu bawah sekali. Mengenai cara sujud, sama ada dahulukan dulu tu dan dua tangan selepasnya atau sebalik. Mengenai hadis, kita nak pilih mana? Nak sujud tu tangan dulu ke lutut, sujud ke diam. Tangan dulu ke lepas tu dia ke sujud lutut. Ataupun kita lutut dulu jatuh, lepas tu kita sujud tangan pula. Mana satu nak? Sujud dengan tangan dulu baru lutut. Sujud lutut dulu baru tangan. Ada dua kontra. Tu. Terdapat khilaf antara para al-muhaddisin dan fuqaha. Ulama hadis pun ada sisi pendapat tadi, ulama fiqh pun juga, masing-masing dengan hujah yang betul. Hujah betul belaka. Ia sesuai untuk diamal menurut zuruh, menurut keadaan pengamal solat tu. Tertentu musalli sesuai dengan zuruh, makna keadaan suasana dan tempat orang sembahyang tu yang tertentu. Tentu macam ni. Dia uzur katakanlah, dia ambil yang tu cara dia. Orang tua, orang sakit lutut, orang tidak bisu di lutut tu, dia ambil air berenang. Tak tangan dulu, lepas tu lutut diam tu. Itu cara penyelesaiannya. Sebab itulah kita fiqh semula sekali, kita tidak boleh pakai satu kitab. Kita baca kitab banyak-banyak, temulah penyelesaiannya, jalan keluar. Kalau tidak, kita jadi stagnant ni beku lah, berat sama kita. Ni fleksibel ni, terbuka mana ringan. Tidak rigid, tidak beku. Tu jelas. Habis ya, boleh faham ke? Nanti sambung. Wasadisuha tadi muka 145, i'tidalun walau fi naflin alal mu'tamad wa yatahaqqaqu bi'udin ba'dal badan ruku' libadi'in bi an ya'uda lima kana qabla ruku'i qa'iman kana aw qa'idan. Kata dia i'tidal ni makna itu
kita i'tidal balik. Kita rokok, i'tidal. Lepas tu kita sujud. I'tidal ni. Baik i'tidal kita faham. Jadi kata dia i'tidal ni sekalipun pada solat sunat menurut pun dapat yang dipegangi adanya. Sembahyang sunat ada i'tidal juga. Itu dia. I'tidal ternyata dengan adanya berdiri kembali selepas rokok. Lepas kita rokok, kita bangun balik. Itu i'tidal. Kita rokok tu, kita bangun balik, itu i'tidal. Lepas tu kita sujud. Itu i'tidal. Masa i'tidal ni jangan lama. Mana kita rokok, kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Lepas tu kita nak tunggu sujud. Berapa lama masa? Space masa. Lama masa. Space time masa kita i'tidal, sami Allahu hamidah, rabbana lakal hamd. Lepas tu kita nak sujud. Berapa lama masa? Nak sujud balik. I'tidal ni masa dia pendek sangat. Lama dia sekadar mana kita baca Fatihah. I'tidal insya-Allah. Rabbana lakal. Kita baca alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekadar tu nama dia. Itu nama dia. Sebab dia ukur pendek dia panggil. Kalau sejuk ukur panjang ni boleh baca sampai masa selagi waktu ada boleh baca. Dah sejuk dia. Assalamualaikum masuk waktu lain. Boleh Dua atau dua sujud ukur pendek lah tu. Sebab tu i'tidal ni sekadar perlu saja. Guna i'tidal ya. Nak suruh kita bila kita sembahyang Allahu akbar. Lepas tu kita rokok, kita i'tidal. Beri peluang kita i'tidal tu masanya sekadar kita baca Fatihah. Sebab pada masa inilah kita dapat menzahirkan kita bangun tu. Lepas kita puji dia, alhamdulillah tadi. Dia bangun tu, lepas kita rokok, hormat pada dia. Dia bangun ingat balik. Subhanallah alhamdulillah. Tuhan dengar orang puji Allah. Baca tu sikit-sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita tuju ke dia. Kepada Allah Ta'ala. Lepas orang sujud, baru jatuh hukum berat. Jatuh hukum berat. Berat apa? Siapa boleh jawab? Khabar saya, bila sujud, boleh panjang. Hukumnya berat. Berat apa? Tak temu cari tau. Berat kalau kita tak ingat pada Allah. Itu berat lah. Sebab tu Nabi kata, oleh Nabi sallallahu ya Allah, Allah kau rehatnya aku dah sembahyang. Pasal apa? Min thiqali al-ghibah anda. Kerana dah sembahyang tu aku takut berat sungguh lupa ke Tuhan. Jadi dalam sujud tu panjang. Dalam sujud ada doa panjang-panjang tu. Jadi gangang pula sujud tu. Kerana ada hubungan Tuhan. Itu berat. Berat maknanya nisbah memang berat takut dah ingat ke Tuhan, ingat ke lain tu berat situ. Kita tak faham tu. Bukan berat sujud, berat apa sujud? Terus sujud kau lama kau sedap, pasal darah berjalan semua ni. Dah sampai kotak menda kita dapat beri menda kita. Main-main kita untuk apa? Mengalir daripada jantung kita. Depan darah. Turun sampai ujung kaki masih. Masa doa ni tadi dah kita segar rasa. Circulation of blood tu tukar. Oksigen darah kita tu. Bimbang dalam masa itulah Nabi kata berat takut hati dia berat takut dia ingat Tuhan. Sikatul ghaibah maknanya berat lupa ke Tuhan maknanya. Sebab itulah dia nak dalam sembahyang tadi tak mula sujud tu
biar dia rehat. Rehat dengan apa? Dengan Allah. Rehat hati masa sujud. Apabila rehat hati kita, nikmat nama dia. Apabila rehat hati kita dalam sujud, rahmat nama dia. Itulah hadis hikmat sembahyang. Nak cari rahmat Allah dan nikmat Allah. Itu cara dia. Sebab tu sujud tu dia panjang. Itu dia. Iktidal ternyata dengan adanya pendirian kembali sebelah rakaat. Lepas kita rakaat, kita iktidal. Kembali rakaat ni, lepas tu kita sujud. Sujud tu pula macam tadi dia kata dengan daya. Pasal daya dia apa? Fakulti pemikiran. Dalam daya kita ada fakulti pemikiran, mana kebolehan berfikir di sini. Ingat, tafakur kepada Allah sini. Tafakur bukan tafakur dia kepada Allah. Itu dia. Itu cara dia. Sebab itu dalam sujud tadi kita baca Allahumma lakas sajadtu. Subhanallah a'la dulu. Subhanallah a'la. Subhanallah a'la. Allahumma lakas sajadtu. Ya Allah, aku sujud kepadamu. Aku sujud kepadamu. Aku sujud padamu tu, itu bukan cerita. Aku sujud tu nyata pula. Aku sujud kerana-Mu. Aku sujud kerana-Mu. Bukan cerita tu, khabar kita sujudkan dia. Itu dia panggil insya'iyah. Jadi sungguh sujud tadi. Pasal kita sujud kerana dia. Sujud tertupu kepada dia. Sebab ada rasa tawaduk, khusyuk. Selagi dia panggil tawaduk, khusyuk, selagi masra, itminan dengan dia. Itu namanya insya'iyah. Insya'iyah makna kita sujud, biar jadi sujud kita itu penuh dengan emosi kita, hati kita tu ingat ke dia Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakas sajadtu. Allah, aku sujud bagi amat tu, aku beriman, lakas aku Islam denganmu ya Allah. Itu dia jadi sujud tadi. Itu dia. Nak sebut doa apa lagi? Sampai 2 jam pun boleh baca. Baca doa Al-Quran boleh baca lah tu. Tak ada masalah nak sujud. Kalau orang tu sujud, hati dia tu ingat ke lain, berat orang tu. Kerana dia gunakan sujud tak kena tepat. Berat. Dia raih dengan Tuhan tu, raih. Tinggal Tuhan. Sebab situ tempat kita ingat Tuhan. Allahumma lakas sajadtu. Allah, aku sujud kerana-Mu. Wa bika amantu wa laka aslamtu. Itu cara dia. Apabila ragu sudah akan beriktidal bagi selain bin makmum, apabila ragu sesudah iktidal bagi selain bin makmum, maknanya kalau kita dah sujud dia, apabila ragu sesudah iktidal selain bin makmum, wajib spontan serta-merta kembali melakukannya. Kalau kita ragu, iktidal tak lagi ni, iktidal tak lagi ni, kita sujud dah, bangunlah, sujud lah. Kalau tidak, salahnya batal. Demikian pula bagi makmum meneruskan kekurangan rakaat itu sesudah imam salam. Kalau makmum, ingat ya, kalau makmum semua berjemaah, ya, molek-molek ni, kita ikut imam, Allahu Akbar. Tema rakaat, kita rakaat. Tema iktidal, kita iktidal. Kita masa sujud, kita sujud. Masa sujud tu kita syok. Saya tidak dah. Saya sujud dah katakanlah. Imam dah sujud dah. Kita sujud juga. Kita bahasa tinggal iktidal ni. Sebab tidak bersujud. Dalam sujud kita tinggal iktidal. Dalam sujud kita tinggal iktidal. Boleh kita bangun tu? Kita iktidal? Tuan turun sujud? Tak boleh.
Kerana kita ikut imam. Tambah sokat belakang. Tok pada pandai ni lah. Kesalahan kita tu terikat dengan imam. Sebab tu Fatihah tak wajib baca kalau kita riang tau. Mahfuz buang. Imam tanggung. Itu dia. Itu cara. Mana kesalahan yang kita tinggal satu rukun semayang tu, dalam semayang tu tak ikut imam mana. Tak boleh kita nak bangun buat semula hak tinggal tadi. Tak boleh. Kena buat imam bersalah kita bangun buat semayang. Sokat tu. Itu dia. Tak boleh bangun. Kalau orang semayang seorang diri, lain pula. Orang semayang seorang diri. Tadi makmum dia tak boleh buat sendiri semayang pasal dia ikut imam. Dia terikat, tertakluk pada peraturan imam. Imam sujud, dia sujud. Imam tidak, dia orang tu tinggal sujud. Dia nak sujud pula. Imam dah bangun cacat dah. Tak boleh gitu. Nizam semayang dia cacat. Orang imam mana gitu. Imam buat lain, kita buat lain. Kalau orang semayang seorang diri, katakanlah dia tu dia tinggal iktidal. Maknanya iktidal maknanya dia bangun, dia rokok, dia iktidal, dia sujud. Dah sujud dia lupa, dia ingat, lupa sungguh. Pasal apa dia lupa? Pasal apa dia lupa? Pasal dia nyanyuk. Pasal apa dia nyanyuk? Pasal dia orang tua. Pasal apa dia tua? Umur lebih. Pasal apa dia umur lebih? Biasanya lupa lah. Gang tu. Dia boleh bangun. Dia tidak. Bangun. Sujud. Terus semayang. Tapi orang tengah tu tak pakai, tambah sebelah belakang. Kena bina atas tu. Biar cukup. Dia cukup kat juga. Tapi kalau sekiranya faham molek ni. Tak apalah. Tak faham pun kita ulang balik dah. Semayang. Allahu Akbar. Baca Allah. Bismillah alhamdulillah. Dia sujud. Dia tinggallah sujud. Dia tinggal iktidal. Dia seorang diri ni. Nah. Waswah. Dia rokok. Dia duduk. Duduk tak ya. Duduk apa? Sujud bangun. Cacar. Dia baca alham. Lepas tu rokok. Sampai iktidal. Baru ingat. Hak iktidal dia lupa tu baru ingat iktidal yang kedua ni. Dia ingat dalam iktidal dia lupa tadi rakaat pertama baru ingat dalam iktidal yang kedua. Jatuh tempat sama tau. Lara rakaat tu. Kena tambah rakaat belakang. Kita tak faham tu. Kalau kita tinggal satu perbuatan semayang ataupun hukum-hukum semayang wajib tu, hukum semayang tu tinggal rakaat pertama. Lepas tu ketika Fatihah katakanlah rakaat pertama kita tinggal katakanlah nyanyuk lah. Tak sempurna maknanya. Tak taktik. Kita baca alham dia tak lupa. Rakaat tidak sujud. Putus ingat. Bangunlah baca Al-Quran tu. Fatihah dia. Tapi tak ingat lagi masa tu. Bila masuk rakaat yang kedua, dia baca Fatihah. Rakaat tadi tak baca Fatihah. Tempat yang sama lah. Jadi dikit tak ada rakaat tu. Tambah rakaat belakang. Kan dia sampai tempat yang sama. Kita tak faham tu. Kalau kita tinggal Fatihah rakaat pertama, boleh ingat rakaat kedua kita tinggal Fatihah. Kita baca Fatihah. Lah aku baca dah tadi. Lah tu. Lupa lah. Lupa. Sampai tu jawabnya bila sampai tempat yang sama, dia lara tengah tu. Tambah rakaat belakang. Dia lupa dia dah ambil kira. Semayang macam mana nak ambil kira, dia lupa tau. Kena tambah lupa hidup balik masa rakaat akhir tu. Tak tahu. Sebab apa? Bila dipanggil tak taktik buat benda. Tak taktik. Dia sampai tempat sama. Ini ada kaitan dengan taktik semayang. Sebab taktik semayang dia lah. Itu cara dia.
Dan disunat mengucapkan waktu sedang bangkit di rakaat tu, Sami Allahu liman hamidah. Allah menerima pujian dari orang yang memujinya. Ay takabbalallahu minhu hamdah. Pasal kita tidak tu, kita kata Bismillah Allah, Bismillah liman hamidah. Itu Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah maknanya puji bagi Allah kepada orang muji Allah. Tuhan mendengar orang puji Allah. Tuhan puji orang puji pada diri dia. Jadi masa kita iktidak sama Allah tu, Tuhan dengar orang puji dia. Dengar mana? Tuhan dengar masa mana kita puji dia? Dengar masa mana? Sami Allahu liman hamidah maknanya dia Tuhan telah dengar orang puji dia. Basicnya kita semayang kenapa? Kan nak syukur pada Tuhan tak? Tak tu. Nak puji pada Allah kan? Itu puji-pujinya yang semayang tu kita Alhamdulillahirabbil alamin, puji pada Allah tu. Mana kita nak syukur Tuhan tu, alamat kita semayang tu, itu alamat simbol kita terima kasih pada Tuhan. Puji pada Allah yang menjadikan kita ni semayang kerana dia. Dan kita baca pula Alhamdulillahirabbil alamin, puji itu bagi Allah. Tuhan dengar kita baca Fatihah tu, alhamdulillah, dan Tuhan tahu ada kita semayang tu kena syukur pada Allah, puji pada Allah beri kita nikmat semayang tu. Itu cara dia. Rafi'an yadaihi banyak. Wal jahru li imamin wa muballigh li'annahu zikrun tiqalin. Sunat mengucapkan dengan keras bagi suara imam dan muballigh. Tok imam kenalah kuat sikit bacaan iktidal tu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Keraskan suara. Itu dia. Termasuk zikir-zikir bagi rukun-rukun tu, kuat sikit suara tu. Muballigh pun kena baca kuat juga. Kalau perlu boleh muballigh. Zaman dulu makan muballigh pasal masjid besar, tu imam suara tak kuat, makan muballigh. Tu imam kata Allahu akbar, mampu Allahu akbar tu. Bisik Allah akbar ni nak apa? Bisa. Macam mana kita tidak bisa? Ada satu ulama yang dia ni kita panggil orang yang reti dengan perjalanan zikir kepada Allah. Anak ada bawa sini ni. Dan tu lagi saya. Ada yang nak bawa sini. Tinggal rumah. Ada satu masa itu orang ni nak bunuh dia. Pasal apa nak bunuh dia? Masalahnya ialah masalah kita panggil masalah perebutan kuasa. Perebutan kuasa. Kan dulu gambar kan, macam Sayyidina Husin pun kena pacung leher tau. Sayyidina Usman pun orang pegang janggut dia bulan Ramadan tengah baca Quran tu dia potong leher. Teruk dulu. Si Ali pun begitu juga. Sayyidina Ali jadi mangsa. Sayyidina Umar rabak perut dia. Sayyidina Bakar demam selamat tak apa. Sayyidina Hasan kena racun mati. Rasulullah dia kena racun tempias. Tak ada benda. Itu dia. Umar bin Aziz pun selamat. Itu pun ada orang dengki dan sebagainya. Jadi perbuatan kuasa lepas daripada itu tu datanglah seorang ulama, dia masuk masjid. Ulama dia orang tua, ulama kata ni, ulama Ahlullah ni masuk dalam masjid ni. Dia masuk dalam masjid, dia bangun nak tengok. Ya Allah.
Mulut bunyi ya Allah, hati dengan Allah. Dua bangun belaka. Pasal apa? Suara manggil Allah, panggil Tuhan, ya Allah, masuk telinga, masuk dalam otak, serang hati. Masing-masing berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dua. Itulah maknanya orang selalu semayang dan dia berzikir harakah tu, harakah dia tak gerak. Allah Akbar, Allah Akbar, ada makna. Semasa orang nak bunuh tu, dia bangun, dia sehabis kuat, dia kata Allah Akbar, tembak lagi habis. Tahu tembak lagi? Hebat. Suara Allah duduk sini, masuk hati. Ana punya pengalaman, faham anda, kalau ada orang itu yang tidak sihat pemikiran dia, orang ada gangguan lah, dipanggil kita, obat yang pertama sekali kita kena lawan dia, bukan tapau dak, lawan dengan suara dia. Allah, lawan, biar dia lemah, masuk ke telinga, masuk nanti dia lemah, jatuh. Itu guna faedah kita berzikir melalui proses pencerapan batin kita, hati kita tu datang kuat atas pada kita, kita pancarkan no Allahu Allah, jadi otak cerah, hati pun jadi mesra, terang, insya-Allah selamat dia. Itu rahsia kita berzikir Allah Allah, la ilaha illallah, ya Allah, la ilaha illallah. Itu cara dia. Sama lah ni, tak ni. Sama. Tiap gerak kita dengan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi kena pasal molek. Pasal jangan kita niat nak jadi wali. Jangan kita niat ambil upah. Jangan niat kita. Jangan niat kawan sakit. Niat kepada Allah. Sebab itu Nabi kata, Tuhan kata, Nabi kata, Tuhan dia kata, ya bna Adam, inni maritu walam ta'udini. Hei manusia, mu tengok orang sakit, mu tengok aku di situ. Macam makhluk dia panggil, wahai bna Adam, hai anak Adam, ini maritu, aku buang orang tu sakit, mengapa mu tak ingat aku situ? Kita pergi di masjid, kita tanya apa khabar Jimbung, sakit, mana sakit? Tanya Jimbung, apa khabar, sihat? Doalah pada dia kan. Itu cara dia. Jadi kita akan jawab. Kalau kita ni orang beriman, tak tu, kita jawab. Macam mana dia jawab tu? Kita tolong kawan kita berdoa tu. Anta syafi isbilahu, ya Allah engkau penyelamat, berikan dia sihat. Baca doa beri orang sakit tadi. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Ya Allah, aku pohon padamu, tak ada yang lain melainkan kamu lah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, salimhu, selamatkan dia. Ya Syafi, isbilahu, sembuhkan dia. Jadi disebut Allah tak ada, ingat Tuhan. Orang tak ada lah, hancur, tak boleh nak buat apa-apa. Rebah mana lah, rebah, kuat suara dia. Orang tak ada, orang tadi. Itu cara dia. Itu mustahak tu. Kita kena zikir juga Allah macam mana pun, zikir batin, zikir hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu cara dia. Berobat untuk orang tak sedar diri tau. Masuk jin lah, lawan dia. La ilaha illallah, la ilaha, biar masuk sini. La ilaha illallah. Nabi suruh bang tau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat la ilaha, la ilaha, la ilaha, buat dah. Pukul sini Allah, pukul Allah, illallah, illallah, illallah. Itu cara dia. Itu dia ajar dah semayang kita, ha? Itu cara dia. Cukup dah masa. Wallahu alam.